Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Sebelum Nina meneruskan penceritaan kita pada hari ini, Nina nak ucapkan selamat berpuasa. Semoga amalan ibadah kita pada bulan puasa ni dirahmati oleh Allah, insyaAllah. Alright guys, hari ini Nina nak cerita lagi tentang legenda. Nina tak sangka yang ramai sangat sukakan kisah legenda, terutamanya pasal puteri. Sebenarnya kan dekat Malaysia ni memang banyak kisah legenda, cumanya kita je yang tak berapa tahu. Jadi untuk video hari ini, Nina nak bawa kisah legenda pula dari negeri Perak. Siapa orang Perak dekat sini? Acik komen dekat bawah sikit. So without wasting any time, let's get started. Siapa dekat sini pernah dengar tentang legenda Puteri Lima Purut? Maybe orang Perak familiar dengan kisah legenda ni. Kisah legenda ni juga lebih kurang macam kisah Puteri Lindungan Bulan, iaitu ada kaitan dengan Raja Aceh. Jadi dari apa yang Nina baca tentang legenda-legenda dekat Malaysia ni, mostly banyak yang ada kaitan dengan Aceh. So Malaysia dengan Aceh ni dah berkawan baik dari dulu lagi. Tapi kalau dalam legenda ni, Aceh dengan Tanah Melayu ataupun dengan negeri-negeri yang ada dekat Tanah Melayu masa tu, ada perselisihan faham dan pernah serang menyerang macam tu. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah, Aceh baik kan dengan Malaysia kan. Cerita dia bermula bila ada seorang Sultan Perak yang bernama Sultan Mahmud Iskandar Shah. Sultan Mahmud telah memerintah kerajaan yang berpusat di Kota Geronggong. Sultan Mahmud mempunyai 4 adik-beradik, iaitu 2 lelaki dan juga 2 perempuan. Saudara lelaki dia yang digelar sebagai Almarhum Pulau Tiga dah pun meninggal dulu. So tinggallah 2 lagi saudara perempuan dia. Salah seorang saudara perempuan dia adalah Puteri Lima Purut. Puteri Lima Purut ni juga dia ada nama lain yang digelar sebagai Menara Kongkong ataupun Shah Alam Bongsu Sayong. So nak dijadikan cerita, suatu hari ada rombongan meminang dari Raja Aceh. Rombongan tadi datang untuk meminang Puteri Lima Purut. So bila dah sampai dekat negeri Perak, rombongan tadi tu pun menghadaplah Sultan dan menyatakan hasrat orang untuk meminang puteri. Tapi masa tu Sultan Perak tak bagi apa-apa keputusan. Dia kata korang balik dulu, nanti dia akan bagi keputusan. Jadi baliklah rombongan meminang tadi ke Aceh semula. Pada awal tu puteri ni memang tak tahu langsung yang Raja Aceh hantar rombongan untuk meminang dia. Tapi tak lama lepas tu dia tahu. Jadi bila dia tahu ada orang nak meminang dia, of course lah dia happy. So disebabkan dia gembira sangat masa tu, dia pun plan lah untuk berkelah dengan dayang-dayang dia. So prepare lah dayang-dayang dia ni barang-barang apa yang patut dan diorang letakkan dalam perahu. Kemudian belayarlah puteri tadi dengan orang-orang dia dengan beberapa buah perahu. Semasa nak cari tempat berkelah tu, puteri ni disempatlah singgah dekat beberapa tempat. Setiap kali dia singgah, orang-orang kampung ni akan datang menghadap dia dan bagi hadiah. Contohnya macam diorang bagi sayur, bagi beras, bagi buah dan macam-macam. Orang kata sampai penuhlah perahu dia terima hadiah daripada orang kampung. Tak lama lepas tu sampailah puteri dekat tempat yang dia kata sesuai untuk dijadikan tempat untuk dia berkelah. Diorang pun naiklah ke darat dan bawa barang-barang apa yang patut. So bermulalah aktiviti memotong, memasak apa semua pada masa tu. Masa puteri tadi tengah potong timun, tiba-tiba jari dia terkena pisau. So berdarah lah. Jadi dia pun kata macam ni, kalau darah yang keluar tu putih, dia akan mangkat dekat situ. Tiba-tiba darah yang keluar tu memang warna putih. So dia pun mangkat lah dekat situ. Berita pasal puteri tadi telah disampaikan kepada Sultan Perak, itu abang puteri tu. Sultan Perak ni pun sedih lah sebab adik kesayangan dia dah tak ada. Dia pun pergilah ke tempat tadi dan bawa barang-barang pengebumian. Lepas dah settle apa semua, dia pun baliklah ke istana dia dan dia minta orang suruhan dia untuk hantar utusan kepada Raja Aceh, kata yang adik dia dah tak ada dah meninggal. Tapi Raja Aceh ni fikir lain pula. Dia fikir yang Sultan Perak ni sengaja nak reka cerita. Konon tak nak kahwinkan adik dia dengan Raja Aceh. Disebabkan salah faham tadi, Raja Aceh telah hantar bala tentera dia untuk menyerang negeri Perak. Perak pula pada masa tu memang tak prepare apa-apa lah untuk perang. Sebab dia tak sangka yang Aceh ni tiba-tiba nak datang serang dia. Dan pada masa tu juga bendahara tak ada dekat Kota Geronggong. Dia ada dekat luar kawasan, iaitu dekat Ulu Kinta, sebab dia tengah berubat dekat sana. Disebabkan Perak ni tak ada apa-apa persediaan langsung, so Perak kalah dalam peperangan tadi. Sultan Perak kemudian telah ditawan dan telah dibawa ke Aceh. Lepas Aceh tinggalkan Perak, pembesar-pembesar Perak ni terus buat meeting. So dalam perbincangan tu, diorang pun katalah yang diorang ni kena beritahu bendahara tentang apa yang terjadi. Kan masa serangan tu bendahara tak ada, dia ada dekat Ulu Kinta sebab mendapatkan rawatan. Jadi bincang punya bincang, Tok Gagah dengan Bana telah dihantar untuk menyampaikan berita kepada bendahara. Masa diorang berdua ni cerita dekat bendahara tentang apa yang terjadi, bendahara memang dah nangis dah. Seminggu selepas tu bendahara tadi tu pun semakin sembuh. Dia pun baliklah ke Kota Geronggong dan kemudian dia nak ke Singapura sebab dia nak beli jin. So dia pun belayarlah dari Perak ke Singapura untuk beli jin. Sampai je dekat sana, dia jumpa dengan seorang lelaki yang agak tua. Bendahara tadi telah beli 4 ekor burung serindik dengan harga yang agak mahal dan kemudian dia pun belayarlah ke Pulau Sembilan. Sampai dekat situ dia pun lepaslah seekor burung serindik dan lepas tu dia berlayar pula ke Pasir Garam. Dekat sini dia pun lepas lagi seekor burung serindik. 2 ekor burung lagi bendahara tadi lepaskan dekat bahagian hulu Perak. Dipercayai burung serindik tadi sebenarnya adalah jin yang dipelihara oleh bendahara untuk menjaga Perak. So maksudnya jin-jin tadi tu dia menyerupai burung. Lepas dah settle semua urusan, bendahara tadi tu pun baliklah ke Kota Geronggong. Masa ni dia dah arahkan bala tentera
bendahara untuk menyerang Aceh balik. Tapi serangan diorang gagal sebab masa tu Aceh ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Bendahara Bana dengan Tok Gagah telah ditawan oleh Aceh dan diorang ni akan dikenakan hukuman bunuh sebab menyerang Aceh. Berita pasal hukuman ni sampailah ke telinga Permaisuri Aceh dan dia memang tak setuju. So Permaisuri ni cubalah cipta helah. Dia kata dekat Raja Aceh yang dia sekarang tengah pregnant dan dia mengidam durian Ganggapuri yang ada dekat anjung istana. Tapi dia kata dia nak bendahara yang pergi ambil buah tu. Kalau bendahara tadi tak berjaya mengambil buah tadi, barulah hukuman mati tu boleh dikenakan ke atas bendahara. Disebabkan Raja Aceh tu tahu yang isteri dia tengah pregnant, so dia pun happy lah dan dia pun ikutlah apa kata yang Permaisuri tu nak. Bendahara tadi tu pun setuju untuk ambil buah durian tadi. Sebelum dia nak ambil buah tu, dia minta Raja Aceh sediakan 2 batang kayu sebesar pemeluk dan sepanjang 2 depa. Hujung kayu tu pula kena tajam. So masa dia berdiri dekat depan pokok tu, dia pun berdoa lah supaya usaha dia ni berhasil dan dia terlepas dari apa-apa sebarang hukuman. Batang kayu tadi tu pun dia lambunglah naik ke atas dan bila kayu tu jatuh ke tanah, buah-buah durian yang kat pokok tu semua gugur. Raja Aceh dengan Permaisuri yang masa tu tengah teruja pun berlarilah pergi kutip buah-buah durian tu. Kejap. Kalau buah durian tu gugur secara paksa, mestilah buah tu muda kan? Tak keras ke dia makan? Mungkin buah durian ni rare kot yang lain. Okey, kita teruskan. Pada masa ni jugalah bendahara tadi telah berlari ke penjara dan dia lepaskan Sultan dan semua tahanan yang lain kecuali Bana. Sebabnya Bana ni telah belok diorang dari awal lagi, memang kepala Bana betul. Diorang semua berlari ke sungai dan menuju ke Kuala Sungai Aceh dengan menggunakan sebuah kapal. Dari Kuala Sungai tadi nak ke laut, diorang telah dihalangi oleh satu rantai besi yang besar. So rantai tadi telah menghalang perjalanan diorang untuk ke laut. Bendahara tadi tu pun letaklah rantai besi tu sebanyak 3 kali dan terputus. Diorang pun selamatlah berlayar di tengah laut dan pulang ke Perak. Bila Raja Aceh tahu yang diorang ni dah lari dari situ, lagilah bertambah geram dia. Lepas tu Bana yang ditinggalkan dekat penjara tadi tu telah dipanggil dan dia kata yang Bana ni akan dikenakan hukuman yang sangat kejam. Tapi Bana kata dia boleh tolong Raja Aceh untuk bunuh bendahara. Sebab dia kata dulu ni dia adalah anak murid kepada bendahara. So dia tahu kekurangan ataupun kelemahan dan kekuatan bendahara. Raja Aceh ni pun bagilah peluang kepada Bana untuk bunuh bendahara. Kali ni Raja Aceh dia plan untuk tawan Perak pula. Jadi dia pun suruhlah semua hamba dia dan juga rakyat-rakyat dia untuk naik ke kapal dan berpindah ke Perak. Perjalanan Aceh ke Perak kan memang jauh. So diorang pun singgahlah ke daratan untuk malam. Jadi adalah yang masak, yang cari kayu, yang buat kemah sementara untuk diorang tidur. So macam-macam lah aktiviti pada masa tu. Diorang akan berkampung dekat situ kejap sebelum diorang serang Perak. Tapi kan ada yang tak kena masa diorang dekat situ. Makanan yang diorang masak ni tiba-tiba tumpah kat tanah. Lauk yang diorang masak jadi terlebih hangit pula. Daun-daun yang diorang guna sebagai pelapik masa diorang baring semuanya gatal-gatal. Jadi masa diorang bermalam dekat sana, diorang memang tak cukup makan dan tak cukup rehat. Esok pagi tu diorang yang tengah kelaparan dengan tak cukup tidurnya pergi nak serang Perak pula. Perak pada masa tu memang dah get ready dah dengan serangan yang akan datang dari Aceh. Diorang tahu yang Aceh ni memang akan datang balik. Bana pun berjumpalah dengan bendahara and then diorang pun bertekaklah mulut. Kemudian gaduh-gaduh akhirnya Bana ni mati sebab kena tombak dengan bendahara. Bila ketua diorang yang Bana tadi tu dah mati, of course lah tentera ni jadi huru-hara. Tak ada siapa yang nak lead diorang. Ada yang sempat naik ke kapal dan balik ke Aceh. Ada juga yang serah diri dan ada juga yang lari masuk ke hutan. Bila Raja Aceh tahu pasal berita yang dia kalah dalam peperangan tu, dia rasa malu dan dia bersumpah dan diharamkan orang Aceh untuk tinggal dekat Perak buat selama-lamanya. Manakala tawanan Aceh tadi telah dijadikan sebagai buruh paksa, manakala yang perempuan pula dilelong sebagai hamba. So start dari kejadian ni lah Aceh dah tak berani lagi serang Perak dan Perak pun aman damai. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku tentang Puteri Lima Purut. Tapi kisah tentang Puteri ni macam agak sikit lah kan, cuma lebih kepada apa yang terjadi lepas dia dah meninggal. And yang aku harap korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe dan komen dekat bawah korang nak aku cerita tentang apa lagi, okay? Kita akan jumpa lagi in next video.